screen tak ada. Tak sabar. Okay, nampak? Nampak tak paparan saya? Nampak je. Okay, nampak Okay, so hari ni saya akan sambung dengan yang ni. Sebelum tu nota dah ada belum? Dah ada kan? Aku salah tulis pen. Saya salah pen. Dah ada. Dah ada Nota dah ada. So korang dah tengok video ke belum? Sekejap. Kenapa open queue? Kenapa Nabila? Nabila angkat tangan tu nak tanya soalan ke apa? Tanya Nabila. Dia angkat tangan ke apa? Okay, so hari ni kita akan go dengan trigonometrik. Trigonometrik, ingat tak apa yang kita dah belajar? Pernah belajar masa trigo? Kita ada trigo. Dulu-dulu masa zaman sekolah, apa yang awak pernah belajar? Sin, okay. Kita pernah jumpa sin, cos, tangent, lepas tu angle kita, angle sama ada angle kita acute, obtuse, reflect, yang tu pun kita pernah belajar dulu. So hari ni kita akan revise balik, kita akan study balik semua tu dalam kita punya subtopik yang seterusnya ni. Kenapa dia stop presenting? Ya. Kan dia dah lama tak buka PC, jadi macam ni lah. Okay, 5.1 angles and their measures. Okay, apa yang kita akan study, apa yang kita akan belajar, kita akan tengok dia punya learning outcome kita. Apa dia learning outcome kita, apa yang kita akan belajar, kita akan belajar berkaitan dengan angle dan juga cara pengukuran dia sama ada melalui degree ataupun radian. So macam mana kalkulator? Kita nak tukar daripada mode degree kepada mode radian ataupun mode radian kepada mode degree. Itu yang kita akan cover. And then show positive and negative angle on the Cartesian plane. Okay, positive angle macam mana, negative angle macam mana pun itu kita akan cover juga. So kita tengok yang the first one here, apa yang kita ada? Kita ada degree and radian. Okay, degree is angle. Angle can be measured either in radian or degree, sama ada radian ataupun degree. Okay, 1 radian is another. Okay, yang ini apa? C sama dengan 2 pi R ni apa benda? C sama dengan 2 pi R. C tu apa? Respon? Circumference. Okay, circumference. Dia punya apa? Lilitan bulatan ke apa? Ya. Ya. Okay, lilitan bulatan kita sama juga dengan 2 pi R. Ya, terima kasih. 2 pi R. And then daripada 2 pi R ini, kita akan cari dia punya radius. Radius sama juga dengan C per dengan 2 pi. Pi sama juga dengan berapa kalau dalam bentuk radian? Berapa nilai dia? Pi? 3.142. 3.142. So itu adalah radian. Dalam bentuk radian, so pi, so saya punya pi sama juga dengan 3.142. 3.142. Kenapa aku nak buat 2? Okay, 3.142. Okay, so yang ni cerita dia tak ada apa pun, tak ada cerita intro sahaja. And then daripada sini macam mana kita nak changing angle kita daripada degree kepada radian dan juga daripada radian kepada degree. Macam mana kita nak tukarkan dia? So ini yang kita ada. Kalau kita nak dapatkan angle dalam sebutan degree, dalam bentuk degree. So apa yang kita perlu lakukan? Angle yang kita dapat tadi dalam bentuk radian, kita akan multiply dengan 180 over pi. 180 degree over pi. And then sekiranya kita nak dapatkan angle dalam bentuk radian, kita akan buat theta darab dengan pi per 180. Ada masalah tak yang ni? Ada. Okay, tak apa. Tak ada Ada example ke? Okay, ada example dia. Okay, checkpoint 1. Convert this angle to degree. This angle to degree. Macam mana saya nak convert? Macam mana saya nak tukar dari angle tadi daripada radian kepada degree? So macam mana? Apa clue dia? Nak tukar? Kita akan darab dengan apa? Darab dengan 180 Darab dengan 180 pi.
180 darjah per dengan pi. Okay, so untuk je. Sama juga dengan pi per 6 darab dengan 180 per dengan pi. So apa yang akan berlaku? Pi ini akan selamat jalan bye-bye. So 180 bagi dengan 6. 180 per 6 dapat berapa? 36. 30. 30. Ya, saya 30 darjah. So kita akan dapat 30 darjah. 30 darjah. Okey, cantik, senang. Okey, B. Siapa nak tolong B? Okay, saya ada 7 pi per 4 radian. Saya nak tukar, saya nak convert dia dalam bentuk degree. So, apa? Macam mana? Saya baca tadi 7 pi per 4 darab dengan 180 darjah. Sorry, saya tertinggal darjah per dengan pi. So, saya akan dapat pi bye. Apa? 315. 315. Terima kasih. Betul. 315. Ya, saya betul. 315 darjah. Macam mata pun boleh silap. Okay, next. C. Anak lelaki C. Ni anak lelaki, guys. Anak perempuan girls. Okay, girls. Kejap. Apa? Kejap cari. Saya tunggu. Saya tidur sekejap. Nanti kejut saya. Siapa? 2.40.6. Yang mana, Zafri? Kenapa? C jawapannya 4.25, 4.25. Berapa tadi, Zafri? Dapat berapa? 700. Madam 756 kan? 756 C. 756 degree. Tapi Zafri kenapa dapat 250? Zafri, betul-betul kira elok-elok seronok. Silap. Okey, tak apa. Silap. Okey. So yang ni saya dapat betul 756 darjah. Yang D tu 450 degree. Okey, 450. 450. Sekejap, saya fikir dulu. Saya cek kalkulator saya. Sebab kalkulator tidak. Saya tengok kalkulator. Kejap salah tu. Keluar kalkulator dulu. Syafiqah, kau berangan ke? Ke siapa yang berangan ni? 450. Dia lah. 400 ni. Apa? Ya ke? 450. 450. Orang lain? Madam dia kena bahagi pi kan? Gini. 143.24. 143.222. Saya sama seperti 43.23. 143. 143. Sekejap. Saya dapat 143.22. Tak apalah. Pilihlah dulu. 2.5 darab dengan 180 per dengan pi. Kan? Ya. Kan? Okey. So 2.5. Tengok mak tekan kalkulator dah. Tengok saya tekan kalkulator ni. Tekan kalkulator. Okey. Kalkulator yang tu saya tinggal kat laptop rumah. 2.5 darab dengan 180 bahagi dengan shift pi. Saya dapat 143.24. Saya dapat 143.24. Sama dengan korang Sama. 143.24. Okey, sama, alhamdulillah. Okay, next. Number 2. Convert this angle to radian. Cepatnya Zafri. Kita apa. Go Zafri, go. Go Zafri, go. Macam mana pula nak convert ni? Macam mana nak convert? Nak convert, saya akan darab dengan 180. Dapat apa? Terus dia sambung ni kat belakang. Nadira pun tekan kalkulator ke apa tu Nadira? Nadira hilang. Okay, berapa? Zafri tadi berapa Zafri? Zafri macam dah dapat ke tadi? Nadira? 1.4 pi. Okay, 1.4 pi. 0.785. 0.7? 5.4 Dia- tu kan? Okay, sekejap saya tulis 1/4 pi. Kawan sebelah nak buat pi per 4. Okay, kawan belakang nak buat apa tadi? 0.785.
0.785. Ni semuanya dalam sebutan radian. Boleh je, tak jadi masalah. Okey je. Betul ke pi tu ni? Pi. Okey, cantik. Okey, next. Okay, go. Yang B 5/6 pi. B 5/6 pi. Cepatlah korang. Okay, 5/6 macam ni boleh. Nak tulis dalam bentuk 5 pi per 6 pun tak apa. Nak dalam bentuk decimal places pun tak apa. Okey je, go je, rendah je. Desi. Kalau yang tak boleh beritahu tau, jangan senyap je. 1271 per 900 pi. 1271 per 900 pi. Kalau dalam bentuk decimal tak boleh ke? Boleh 4.4366. Sekejap. Saya tulis sikit sekejap. 4366. Okey, sekejap. 2 darab dengan pi per 180. So ni boleh tak kalau saya punya tak tahu korang cek tau. Tak tahu sama ke tak? 1.412 pi. Boleh tak? Ataupun awak pi ni awak terus darabkan dengan 3.142. Maksudnya 1.412 darab dengan 3.142. So akan dapat ni 4.437 radian. Madam, kalau nak tulis dalam point kena ambil berapa desimal? Biasanya kita akan ambil 3 decimal places. Biasanya 3. Ataupun kalau nanti exam, dia mesti akan state dekat muka surat hadapan tu berapa, kalau betul pula. Okey, berapa decimal places. Biasanya tapi kebiasaannya kita akan gunakan 3 decimal places. Okey, dah cantik? Betul tak ni? Saya punya jawapan ni betul tak? Betul. Betul sama okey. Anak, bila awak dah tukar dalam bentuk desimal, kan yang ni tadi pi ni. Suppose yang kat belakang takkan ada lagi tahu. Dia takkan ada 4.437 pi radian. Ni dah salah tau ni? Ni salah. Ni salah. So pastikan tulis elok tulis. Okey, D. Okey, go. Saya tunggu. B 71/360. Sekejap 71 per dengan 360 pi. Ataupun juga boleh je dalam bentuk 0.197 pi. Ataupun juga awak boleh multiply terus. 0.197 ni darab dengan pi. Boleh je, tak ada masalah. Okey je. Okey, next. Senang je, tak susah pun trigo ni. Trigo ni, anak, for your information, topik trigo ni dia akan keluar dalam awak punya tugasan kumpulan. InsyaAllah dalam minggu ni saya akan review soalan tu dah settle. Grouping pun saya dah buatkan untuk anda. So berkenalanlah dengan group members awak supaya nanti bila soalan tu dah keluar, pandai-pandailah korang selesaikan macam mana. Saya tak beri syarat dia apa. Korang pandai-pandailah dalam grup yang awak ada tu, yang grup yang saya form, saya pun tak tahu orang ni dengan orang siapa, saya pun tak tahu. Saya suka hati je, sesedap rasa hati aku je. So daripada situ awak buatlah perbincangan macam mana awak nak ajukan. Sorry, madam. Tapi kalau saya Yang 0.197 pi tu dapat sana? ni 71/360. Cuba 71/360 Oh, selesaikan dapat apa? Okey. Selesaikan tak? Cuba. Ini tak aku suka hati je. 0.197 betul? Betul. Tapi dapat lain bila? Dapat apa? Aku dapat 0.6195. 96. Sekejap. Saya tulis sekali lagi. Ni 35. 1/2. Darab dengan pi per 180. Tak dapat ke? Kena bahagi. Yang 71/360 tu betul? Betul, bahagilah. Bahagi 71 bahagi dengan 360. 71 bagi dengan 360. Dapat berapa? 0.197. Sama dengan saya. Sama? Sama. Oh, pi dia tak tulis tapi dia. Ni pi ni kat belakang. Tulis kat belakang ni pi. Tak kira sekali pi lah. Oh, tak kira. Belum. Yang ni saya belum lagi. Jadi sebab saya ada lagi. Itu sebabnya saya ada slash kat belakang tu. Slash kat belakang tu. Oh, Sekiranya, sekiranya tulis 0.197
darab dengan shift pi, darab dengan so yang belakang ni mungkin jawapannya adalah 0.619. Okey, so boleh? Boleh. Boleh. Okey, cantik. Apa dia? Kamalia, kenapa? Yang 092 dengan 069 tu dua-dua betul lah kan? Boleh tak jadi masalah, boleh je. Okey je. Okey, next. Positif dan juga negative angle, positif dan juga negative angle. Okey, so macam mana sebenarnya kita boleh dapat positive angle dan macam mana juga kita boleh dapatkan negative angle? Kalau dah starting, untuk dapatkan angle, biasanya kita akan starting daripada aksi X positif. Starting from here, from X positif. So, macam mana saya dapatkan positive angle? Which one yang akan jadi positive angle? Which one yang akan jadi negative angle? Apapun nak dapatkan angle, dia mesti starting daripada X positif. Starting from X positif. So, starting from X positif. Okay. Let's say starting from X positive to the left side. Maksudnya yang ini dia adalah rotate anti-clockwise. Rotate anti-clockwise. So apa yang akan berlaku dengan angle kita? Adakah dia akan jadi positive angle ataupun negative angle? Rotate anti-clockwise. Anti-clockwise, lawan jam. So dia akan jadi positive angle. While sekiranya kita rotate in clockwise direction, rotate ikut arah jam ke sini, makanya angle yang kita akan dapat adalah negative angle. Boleh? So kalau lah starting kat sini sini, saya starting from here until here. So ini angle yang kita akan dapat adalah, angle ini adalah positif ke negatif? Positif. Hey. Positif. Aku nak marah dah. Negatif. Betul lah, positif lah. Positif. Positif. Nak marah. Padahal tengok balik. Positif lah. Nasib baik korang tak kena marah. Okay, kalau saya rotate clockwise, baru dia akan jadi Negatif. sorry, nasib baik tak kena marah. Okay, now let's look at this example to understand better. Ini yang saya dah cerita tadi lah. Okay, sebelum tu kita ada 4 kuadran. Yang ini angle dia adalah 0 degree. Lepas tu dekat tengah-tengah, suppose tengah-tengah ni adalah 90. Kan 90 darjah kan? Di sini 90 darjah, sini pun 90. That's why dia jadi 180. Sebab 90 tambah dengan 90 dapat 180. Yang ini pun 90 darjah dan juga 90 darjah. Suppose total angle ini adalah 360. 360 darjah. So ini adalah dia punya illustration sahaja yang dikatakan sebagai positive angle dan juga negative angle. Positive angle dan juga negative angle. Tak ada apa pun. Okay, then take break. Sin negative theta sama juga dengan negative sin theta. Tapi untuk yang ini, yang bawah ni, nak tak nak awak kena tengok juga kuadran mana. Kuadran mana dia berlaku. Bukannya semua sama, tidak. Okay. Kita tengoklah. Apa pun dekat, habis dah. Habis dah untuk yang saya punya subtopic first. Okay, next kita ada trigonometric function. Yang ini baru kita akan go dengan ratio. Kita ada sin, kita ada cos, kita ada tangent, kita ada lagi. Itu baru 3. Kita ada juga secant dan juga cosecant serta cotangent. Korang ingat tak source tua kan? Ingat kan? Korang memang ingat kan? TikTok. Ingat. Okay. Selain daripada source tua, apa lagi yang kita ada? Apa lain? Add sugar to coffee. Ingat tak add sugar to coffee? Ingat. Kau ingat juga, Alhamdulillah. Semoga korang teruskan tu ingatan tu. Sebab kita akan gunakan lagi dalam kita punya topik berikutnya. Okay, so seterusnya kita tengok sin theta. Macam mana yang, apa yang dikatakan. Okay, sebelum tu Jaharan Rita, kau go dekat learning outcome dulu. Okay, learning outcome kita ada apa? Dia kata to define, check online. Okay, to define the trigo ratio by unit circle approach. Tak ada apa pun. Okay, define tangent, secant, cosecant, cotangent in terms of sin theta or cos theta.
And then find exact values of trigo function, determine trigo function, and also solve basic trigo equation. Kalau dulu topik 1 kita ada juga solution, topik 2 pun ada. Topik function kita ada solution tak? Function kita tak ada solution. Dalam topik 5 kita akan jumpa sekali lagi dengan solution. Okay, macam mana awak tahu itu adalah expression dan juga solution? Kalau expression kita tak ada sama dengan, tapi kalau equation kita ada sama dengan, simbol sama dengan. Okay, so seterusnya ini yang kita nak cover, sin, cos dan juga tangent. Sin datang daripada mana? Assume ini adalah anda punya angle theta. So sin is come from opposite over hypotenuse. Sin equals with opposite over hypotenuse. So opposite hypotenuse. That's why dia dapat so. Sin sama juga dengan opposite over hypotenuse. And then cos adjacent over hypotenuse, cah dan juga tangent opposite over adjacent. That's why dia dapat macam tu. Opposite tu yang mana? Hypotenuse tu yang mana? Adjacent tu yang mana? Okay, so ni angle dia. Kalau lah sebelah, ini theta kita. So yang sisi bersebelahan dengan dia adalah adjacent. Okay, yang ini adalah adjacent. And then yang setentang dengan dia adalah opposite. Dan yang panjang ini adalah kita punya hypotenuse. Alia Maisara daripada tadi asyik keluar masuk sini. Mesti lain dia tak elok tu. Okey dah. So itu baru kita cover so, sin, cos dan juga tangent. And then macam mana pula dengan secant, cosecant dan juga cotangent? Okay, cosecant Kenapa saya punya slide ya. Tak nak ke kanan pula. Okey. Saya nak larikan ke kanan tapi tak nak pula. Sekejap. Okay, so saya dah jumpa dah. Okay, cosecant dia akan datang daripada 1 over sin. Kalau nak senang, awak tengok letter yang ketiga ni. Yang letter ketiga ni adalah letter ketiga apa? Oh sorry, bukan. Sekejap. Dia tak cantik. Dia bukan yang ni. Supposenya dia datang daripada cosecant. Secant theta kan? So awak tengok letters yang ketiga. Letters yang ketiga adalah huruf S kan? So maksudnya cosecant akan datang daripada 1 over sin theta. And then secant pun sama. Secant tengok letters yang ketiga ni adalah huruf C. Maksudnya 1 over cos theta. Dan juga cotangent sama juga dengan 1 over tangent. Selain daripada yang ini, dia sama juga dengan apa? Okay, tangent. As we know, tangent is come from opposite over adjacent. Terima kasih Syuhada. Terima kasih atas jawapan tu. Okay, so yang ini ni tadi saya patah balik sekejap. Tangent adalah datangnya daripada opposite over adjacent. In case dia nak suruh awak represent dalam bentuk sin per dengan cos. So, dalam sebutan sin dan juga cos, so tangent ni sama juga dengan sin theta over dengan cos theta. Okay, and then so from there, cotangent kita akan sama juga dengan 1 over tangent. And tangent tadi kita dapat sama dengan 1 per sin theta per cos theta. So, daripada sini kita cantikkan dia, makanya saya akan dapat dia sama juga dengan lapis untuk matematik ada 2 level saja. Kita tak ada 3 level. So sekarang ni saya ada 3 level. Macam mana saya nak pastikan supaya dia akan jadi 2 level saja. So apa yang perlu saya lakukan? Tidur dah ke? Belum? Tak dengar. Ini sama juga dengan cos theta per dengan
sin theta. Bawah ni atas. Terima kasih Kak Malia. Afrina nak cakap ke? Tak, okay. So akan dapat cos theta over sin theta. So kotangen ada beberapa situasi lah. Sama ada 1 over tangent, 1 over sin over cos ataupun cos over sin. In case dia nak dalam sebutan sin per cos, sin dan juga cos, so ini adalah jawapan dia. Okay, next. Okay, so saya ada complementary angle. Ini saling melengkapi, angle yang saling melengkapi. Let's say lah saya ada. So, dengan ini adalah saya punya angle theta. Dekat sini berapa darjah? Tolong Fakri berapa? Mirul? Berapa darjah sini? 30. Oi. Mana aku tahu 30 ke berapa puluh? Ni. 90. 90. Oh, 90. Iya, Wirul kau suka hati je 30 darjah. So sini theta, sini 90. So angle yang atas ni 90 tolak theta. yep, saya 90 tolak theta. Terima kasih juga Zafri. So sini angle saya adalah 90 darjah tolak theta. So kita tengok apa yang dikata dengan complementary angle. Apa yang dia kata dengan complementary angle ni? Dia kata sin theta sama juga dengan cos 90 degree minus theta. Betul ke? Ke dia tipu kita je ni? Sekejap, saya nak pindahkan ke kanan. Kanan sana. Dia tak nak bergerak. Tak nak bergerak ni nak. Tolong. Rasa saya tak nak keluar. Rasa saya tak nak keluar. Sekejap. Rasa saya tak nak keluar. Saya dah zoom sampai saya zoom dah. Rasa saya tak nak keluar pula. Tak apalah, biarlah dulu sekejap. Kita tengah pusing-pusing. Okay, tak apa sekejap. So sini, kalau saya ada sin theta, sin datang daripada sini adalah kita punya adjacent. Sini adalah saya punya opposite. Dan sini adalah saya punya hypotenuse. So, dia nak sin theta. Sin theta, Jaharanita. Sekejap. So, sin theta sama juga dengan, assume ini adalah saya punya X, ini adalah saya punya Y, sini adalah saya punya, bagi jawab apa? Bagi jawab apa? Z. Okay, so ini adalah saya punya Z. Assume tau. So sin datang daripada sin theta tadi akan jadi sin is come from Sohan, opposite over hypotenuse. So opposite saya adalah Y per dengan Z. So inilah kita punya sin theta. And then kita cuba tengok dengan saya punya cos 90 minus theta. So kalau cos 90 minus theta, dia akan jadi, kalau nak senang nak nampak, sin theta. So saya try dengan cos theta, saya tulis dulu tau. Saya try cos theta. Cos theta, so cos sama juga dengan X over Z dan juga satu lagi tangent Tangent theta sama juga dengan tangent opposite over adjacent. So opposite saya adalah Y over dengan X. So kita buat yang sebelah kanan. Sebab saya tak tahu lagi relation dia yang mana. Kita buat benda yang sama. So saya nak cari pula angle sin 90 degree minus theta. So sin 90 minus theta, sin 90 minus theta is come from X over Z. Cos 90 minus theta equals with Y over Z, and also satu lagi adalah tangent 90 minus theta sama juga dengan tangent 90 minus theta. Senyap dah anak aku. Ada ke tak? Jangan biar saya sorang-sorang. Tangent 90 minus theta. Y per
Y Kan? X. Tak ada. Saya nak cuba ke kanan kan, tapi kita nak ke kanan. Baru dia ke kanan. Kena ada, okay. So yang ni tangent 90 minus theta sama juga dengan apa tadi? Y per X ke X per Y? X per Y. Ya, X per dengan Y. Sekejap. Tak nak. X per Y. So from there awak boleh nampak sebenarnya relation antara yang ni, yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan. So from there awak boleh conclude that sin theta ni sama juga dengan cos 90 minus theta. Kenapa? Sebab yang ni Y per Z, ini pun Y per Z. So dia samalah. Okay, dia setara. And then cos theta dia setara dengan sin 90 minus theta dan juga tangent tangent theta sama ke dengan tangent 90 minus theta? Sama ke? Tak. Tak sama. Tetapi dia ni adalah sama juga dengan sama dengan 9 per sin theta. saya tulis. So tangent ni kalau macam saya nak jadikan dalam sebutan Y per X, so ini akan jadi 1 over tangent 90 minus theta sama juga dengan Y per X. So as we know 1 over tangent ni sama juga dengan cotangent. So cotangent 90 minus theta sama juga dengan Y per X. So from there barulah kita boleh kata bahawa tangent theta adalah setara sama dengan cotangent 90 minus theta. That's why saya nak ke kiri ni. Kata saya tak nak keluar pula. Saya nak ke kiri, tolong. Macam mana aku nak ke kiri ni? Tak nak pula. Sekejap kat sini baru dia keluar. Barulah dia dapat tangent theta sama juga dengan cotangent 90 minus theta. Ini yang saya buat tadi. Okay, so yang belakang ni, yang lagi tiga ni pun sama jugalah macam tu juga. Okay, so yang ni kita akan cover. Dah. So sama ya, cara pembuktian dia adalah sama macam yang sebelah kiri, sama je. Saya tak nak buatkan untuk awak tahu, buat sendiri. And then kita ada acute angle, apa yang dikatakan sebagai acute, obtuse dan juga reflex angle. Acute adalah angle di antara 0 sampai 90 tapi tak termasuk tau. And then 90 sampai 180 adalah obtuse dan reflex adalah selebihnya. Maksudnya mesti lebih besar daripada 180. Setakat ni okey ke tak? Setakat ni? Okey. Okey, setakat ni okey. Okey, cuba sekejap. Saya sakit tekak pula. Sekejap Okey, cuba checkpoint 2. Obtuse tu apa? Zafi tanya pula. Jawab korang yang lain. Obtuse tu apa? Zafi tanya. Lebih Lebih daripada 90. Ya, saya ni adalah Zafi. Acute antara 0 sampai 90. Oh, kau tak baca. Kau tak nak jawab soalan. Okay, obtuse antara 90 sampai 180 dan juga reflex mestilah lebih besar daripada 180. Kalau tak silap saya, acute, obtuse dan juga reflex ni ada dalam awak punya assignment kumpulan. Saya rasa lah kalau tak silap saya. Okay, chapter 4. Seterusnya checkpoint 2. Okay, checkpoint 2. If sin theta equals 12 or 13 and theta is an obtuse angle, find cos theta and also tangent theta. Obtuse maksudnya angle awak mestilah berada di antara 10 sampailah 180 darjah. Kalau saya buat kuadran, dia akan duduk dekat mana? Kuadran mana? First, second, third or fourth quadrant? sampai 90. Second sampai third. Mana second? Anak, Second je. first quadrant Sampai ni je. tu. Ini first quadrant. Satu dua. Second. Sekejap. Ini second quadrant. Sekejap saya tulis sekejap. Ini third and here is fourth quadrant.
So kalaulah dia kata obtuse angle maksudnya dia akan duduk dekat kuadran Kuadran kedua. Ya saya, kuadran kedua sahaja. Jangan duduk dekat first, jangan duduk dekat third quadrant. Jangan. Okay, kalau first quadrant, ini adalah obtuse angle. Okay, in first quadrant, our angle is acute, obtuse, or reflex. Yep, acute angle. In first quadrant is acute angle. And then in third and fourth quadrant, third and fourth, Reflect. ya saya reflex angle. So kita tengoklah. Sekarang ni dia kata dah, theta is an obtuse. So obtuse maksudnya dia akan duduk dekat Dekat kuadran kedua. ya, kuadran kedua. Anak dengan tengok jam tau, saya tak nampak jam kat sini. Okey, 11:19 lagi. Okay, acute angle maksudnya dia akan duduk dekat kuadran kedua. So ini adalah theta. Then dia kata sin theta sama juga dengan 12/13. 12/13. 12 adalah kita punya Opposite. Yep, opposite. So 12. Opposite. 13 adalah kita punya Hypo. so hypotenuse here. And then how about our adjacent? Adjacent saya berapa? Macam mana nak cari adjacent punya length? Guna Pythagoras try theorem. to Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. So macam mana nak kira? 13. Orang lain boleh terima tak? Macam mana Zafri berdapat 5? Boleh. 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 Afrina boleh, Amira boleh. Dania Batrisha, Aiman. Boleh. Boleh kan? Okey. So saya letak terus 5 kat sini Kalau tak faham tanya. Okey. Tetapi 5 kita position dia dekat X negatif ke X positif? Negatif. Ya, so position dia adalah pada X negatif. So awak kena letak negatif dekat bahagian kiri dia. So it mean dia adalah negatif 5. Boleh tak hypotenuse awak ni jadi nilai negatif? Hypotenuse boleh jadi negatif tak? Tak boleh. Tak boleh sebab dia melibatkan radius length kan. So 13 hypotenuse memang sentiasa always positif. So tak boleh go lah. Makanya daripada sini dia nak suruh kita cari cos theta dan juga tangent theta. Jadi senang, simple je. Okay, so cos theta, cos is come from tulislah dulu cos theta. Adjacent over hypotenuse. Agak merah. Saya tuliskan. So secara tua, so adjacent over hypotenuse. Adjacent saya adalah negatif 5 per dengan hypotenuse saya adalah 13. Settle lah. And then tangent theta. Okay, go. Tangent theta. Space dia besar tak apa. Kalau korang nak tambah lagi soalan boleh je kat sini. Tangent Opposite over adjacent. opposite over adjacent. So opposite saya adalah 12 over 12 per negatif 5. 5. Kalau nak cantik tu adalah negatif 12/5. Dah selesai. Okay. Satu lagi. Last. Nombor 2. If cosecant equals 13 over 5, cosecant 13 over 5 and theta is an acute angle. Acute maksudnya dia mesti berada di kuadran mana? Yang pertama. Ya, yang pertama. So theta duduk sini, theta mesti angle dengan origin. Maksudnya ke mana-mana tak tahulah. So situ cosecant datangnya daripada 13 over 5. So cosecant sama juga dengan 1 over. Letter yang ketiga adalah S. So 1 over sin theta sama juga dengan 13 over 5. So cantik kan? Makanya saya akan dapat sin theta sama juga dengan 5 over 13. Betul? Sin theta sama dengan 5 over 13. Terima dengan yang terbuka? Ya. 11:22. Okay, 11:22. 5 minit lagi. 5 minit. 3 minit lagi. Okay, so dia dapat sin theta. Settle dah. Yang ini selesai. And then kita nak cari tangent theta. Jaharanita tulis dulu. Sin theta. Sin theta 5, 13. So sini adalah
Sama macam tadi 12. Gunakan apa? Gunakan Pythagoras theorem. Okay, so tangent theta 5 per 5 per 12. ya, 5 per 12. And then saya punya tangent dah selesai, sin dah selesai. So secant theta. Secant sama juga dengan 1 over cos theta. So 1 over cos. Cos saya adalah 12 over 13. So saya akan dapat 13 over 12 untuk secant. Dan satu lagi adalah cotangent theta. Cotangent kalau tak nak buat 1 over tangent boleh juga Okay, boleh je buat 1 over tangent. Yang ni saya akan dapat 1 over 5 over 12. Sama juga dengan 12 over 5. Okay, dah selesai. Je tak susah pun. Okay, boleh? Boleh. Okay. Boleh. So, boleh. So, settle untuk kita punya tu. So, ini kita akan continue tomorrow. So, yang ini besok berapa hari bulan? Besok 8. 9 kita akan continue untuk 9 bulan 9 tahun 2009. Okay. So 9921 besok kita akan go lagi yang ni, dan esok pun saya masih lagi bersiaran dekat office juga. Saya akan bersiaran kat Cubic juga esok. Okay, so saya rasa saya stop sampai sini dulu. Kita jumpa lagi esok dengan sambungan dia. Okay? Anak dekat dalam PC tu saya ada letak lagi soalan. Saya memang tak beritahu tau apa benda saya letak dalam suka hati aku dah letak